Kita akan buat solution untuk kes pertama. So, kita akan buat dia punya rate law equation dulu. So, equation kita A campur B jadi C campur D kan. So, kita punya rate law negatif RA sama dengan KCA CB. Yang mana CA ni adalah CA not 1 tolak X. CB sama dengan CB not 1 tolak X. Okay. So, kita nak buang term B not ni juga sebab ni adalah limiting reactant. So, ni adalah excess. So, dalam kes ni, bila kita punya CA not tadi adalah 4.9 kan. So, bila ni excess, dia akan ikut lah. Kalau ni 4.9, ni akan jadi 4.9 juga kan. Mol per liter. Sebab molar ratio dia sama. Dan dia ni adalah excess. So, kat sini kita kena assume. Untuk settlekan ni, so kita kena assume CA0 sama dengan CB0. So, dia akan mudahkan kita punya rate law. So, kita susun balik. CA ni kita ganti dengan ni. CB ni kita ganti dengan ni. So, kita akan dapat KCA0 kuasa 2, 1 tolak X kuasa 2. So, kita akan masukkan rate law ni dalam kita punya design equation. So, design equation untuk CSTR adalah FA0X bahagi negatif RA. So, V kita FA0X bahagi semua sekali ni lah KCA0 kuasa 2 1 tolak X kuasa 2. Kemudian kita akan insert term ni sebab kita nak buang CA0 punya term. Kita akan ganti dengan FA0 bahagi dengan volumetric flow rate. So, dia akan jadi V FA0X K FA0 V0 kuasa 2. Okay, 1 tolak X kuasa 2. So, okay. Jadi, kuasa 2 ni akan masuk ke dalam. Okay, sebab dia kuasa 2 untuk semua sekali. So, FA0 dengan FA kuasa 2, FA0 kuasa 2 dia akan jadi 1. Dan V0 ni, sebab dia duduk dekat bahagi bawah ni, so dia akan pindah ni atas. So, kita potong dia kat bawah, kita pindah dekat atas. So, baru kita nampak lah equation kita tersusun sikit. V sama dengan V0 kuasa 2 X bahagi K FA0. So, kita dah tak ada CA0 lagi dah term kat sini. So, kita susun dalam column number. Okay, equation dalam column number. Yang ada X, kita susun dekat satu tempat. V, K, FA0 bahagi dengan V0 kuasa 2. X bagi 1 tolak X kuasa 2 sama dengan dalam column number. Okay, so kita kena kira lah. Okay, dalam column number kita. So, X yang original dia ada dekat sini. Untuk K1 kan, kita buat sekarang untuk K1. So, dalam column number dia 0.97. Okay, 0.97 bagi 1 tolak 0.97 kuasa 2. So, kita akan dapat 1077.78. So, apa kita nak buat sekarang adalah kita masukkan V yang baru. Okay, kita dah ada dalam column number yang original. So, kita replace V0
kepada 3.72 V0. So ni adalah untuk kes 1. Kita tadi dah tentukan kan dia punya berapa kali ganda dia laju. Kes 1 3.72 kali ganda. Okey, so kita akan masuk dalam equation yang ada V dengan V0 ni, yang ada V0. So dekat sini tadi ya. So VK Fn0 bagi V0 ni. So kita akan jadi VK Fn0 bagi 3.72 V0 kuasa 2. So make sure tulis betul-betul lah. So dia akan jadi seolah-olah 1 bagi 3.72 kuasa 2 daripada equation yang asal. So dia akan jadi juga sama juga dengan 1 bagi 3.72 kuasa 2 darab dalam column number yang original. So selepas tu kita akan dapat dia punya new dalam column number lah. Sebab bila kita dah bagi dengan 1 bagi 3.72 kuasa 2, so kita akan dapat ni new dalam column number. So dalam column number yang baru adalah 1 bagi 3.72 kuasa 2 darab nilai yang asal 1077.78. So kita dapat 78.3, which is big difference lah daripada yang asal. So sekarang kita akan samakan dengan equation X untuk dapatkan conversion yang baru. So calculate X new. So dalam column number yang baru ni 78.3, kita akan samakan dengan X new bagi 1 tolak X new kuasa 2. So bila kita nak guna Excel boleh juga. Kalau nak guna calculator, cara dia kita type equation ni. Okay, equation ni kita type semua. Kemudian kita press button calculate. Kan dalam calculator boleh tulis huruf kan. Kita letak huruf X ni. Letak A pun boleh, B, C pun boleh. Yang penting atas X, bawah X sama huruf. So bila kita press calculate, dia akan minta X ni apa nilai dia. So kita kena insert lah sendiri. Try and error. Letaklah asalnya X kita 0.97 kan. So kita letaklah 0.8 ke 0.9 sampai bila kita tekan enter nanti. Selepas kita masukkan X ni, kita akan picit sama dengan, dapatkan jawapan kan. Bila kita tekan sama dengan ni, baru kita tengok X kita dapat berapa, sama tak dengan 78.3. So saya gunakan Excel. So ni adalah target saya lah. Saya nak dapatkan 78.3 punya dalam column number. So equation ni X bagi 1 tolak X kuasa 2 saya type dalam formula. So bila saya ubah ni, yang bawah ni akan ikut. Katalah 0.8 saya letak. So rendah sangat, 0.85. Okey, dia dah naik sikit. So saya letak 0.9. So saya tahu dia mesti kurang sedikit daripada 0.9 ni. So saya akan rendahkan lagi sikit. Sebab 0.8 tadi rendah sangat. So saya letak 0.895. Okey, dia dah semakin dekat dengan dalam column target saya. 894 893. Okey, saya ambil yang ni. So ni adalah X yang baru. So ni dalam column number yang baru ni. Okey. So ni dalam column number saya yang baru. Okey, ni adalah X yang baru. 0.893. So ni adalah jawapan dia. So masalahnya adalah X kita yang actual. Kalau kita tengok balik kes 1,
actual data kita sebenarnya kita nak dapatkan 0993. So kat sini ada error lah yang kita nampak. So kita kena tahu berapa jauh error daripada nilai yang actual ni. So cara dia kita akan apa nombor Roman ni saya tak ingat. Okey. Kemudian kita akan kira error. So error ni adalah X yang calculate tolak X yang actual bahagi dengan X actual darab dengan 100%. So kita masukkan. Okey. So error kita kat sini adalah negatif 3.98 98, which is small lah. So dia punya summary dia, so kita buat satu jawapan, if error is less than 10%. So in this case is even less, kan, dia lagi kurang pada 10%. So dia akan indicate yang kita punya jawapan ni is acceptable. Okay, dalam industri biasanya lebih pada 10% error. So kita dapat bawah 10% dan kita dapat bawah lebih pada 5%. So jawapan kita ni sangat bagus, 3.98. So daripada dalam column number kita boleh simulate berapa error, berapa dia punya conversion yang kita sepatutnya dapat. Tapi dalam reality error dia akan beza dalam 4% lah dalam case ni ya. So itulah jawapan kita. So untuk seterusnya saya minta awak buat yang case kedua ni sebagai assignment ataupun sebagai eksperimen lab kita. So calculate dia punya X yang baru ni. Okay, from dalam column number. Okay, kita sepatutnya dapat lebih kurang 0.91 ni. Tapi kita nak tengok berapa jauh kita dapat. Kita expect ada error lah. Okay. So dia punya berapa laju ni nanti boleh buat ratio ni. 4.89 kali ganda. So sepatutnya nanti kita akan dapat jawapan. Okay, lebih kurang macam ni. So saya ada tunjuk sedikit sampel lah jawapan. Nanti sepatutnya awak punya jawapan lebih kurang sama. So dalam column number yang original masih sama, 107.7.78. So dalam column number yang baru ni untuk case kedua, okay, 45.07. So ni untuk case 2. So dia punya conversion sepatutnya awak akan dapat 0.862. So ni lebih kurang sama dengan calculated lah. Okay. So yang actual punya tadi kita dah tengok, sepatutnya awak dapat 0.91. So error dia kena kira. So error dia sepatutnya 5.27. Ni yang saya kira lah. So awak kena buat summary. Okay, based on error ni. So summary ni nanti kena show calculation dalam masukkan dalam report. Okay. Kemudian akan submit lah report ni kepada saya. Lepas tu awak kena buat video pendek Ni just nak bagi sebagai record saja. Record your finding in short video. Buat macam video yang asal saya minta sebelum ni. 30 second dalam masa ni pergi 1 minit saja. Okay. So dua data ni nanti awak submit pada saya.